Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para student saya, para pelajar yang dikasihi. Okey, untuk pada hari ini bagi kod CTU 263 iaitu Islam dan Pengurusan, kita akan mempelajari topik yang pertama iaitu berkaitan tentang pengenalan pengurusan Islam. Saya Dr. Musyaidah Ahmadun yang akan membimbing anda berkaitan tentang topik dan tajuk inilah. Okey, sebelum kita pergi lebih mendalam, lebih mulik, kita lihat apakah yang kita hendak pelajari hari ini. Apakah isi kandungan yang ada di dalam topik yang pertama ini. Okey, topik yang pertama kalau kita lihat isi kandungan dia, kita akan tengok berkaitan tentang pengertian pengurusan Islam dan juga sumber pengurusan. Okey, sumber pengurusan ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu sumber utama dan juga sumber sekunder. So kita kena tahulah nanti apakah dia sumber utama dan juga apakah sumber sekunder. Dan berkaitan pengertian pengurusan Islam pula, kita akan lihat beberapa tokoh-tokoh yang akan memberikan pandangan berkaitan tentang pengertian pengurusan Islam ini. So kita akan boleh dapat pelbagai pandangan ataupun pelbagai view lah daripada tokoh-tokoh yang terkenal, apakah yang mereka faham berkaitan tentang pengurusan Islam itu sendiri. Dan seterusnya, selepas kita dah tahu isi kandungan, hasil daripada pembelajaran ini, saya harap kamu dapat menjelaskan berkaitan tentang pengertian pengurusan Islam dan juga dapat menjelaskan dengan lebih terperinci apakah sumber-sumber yang digunakan di dalam pengurusan Islam itu sendiri. Okey, kita pergi kepada isi kandungan yang pertama seperti mana yang saya cakapkan tadi. Kita kena faham dahulu apakah itu erti pengurusan. Ini baru dari sudut umum lah bukan dari sudut Islam lagi lah. Nanti kita akan tengok selanjutnya dari sudut konteks Islam itu sendiri. Okey, menurut Mary Parker Pollard, dia ni adalah seorang pakar pengurusan di barat lah, yang mana beliau ini mendefinisikan pengurusan itu sebagai satu seni melakukan sesuatu melalui orang lain lah. Itu menurut Mary Parker Pollard. Dan menurut Robert pula, pengurusan ini adalah satu proses bekerja yang mana seseorang pekerja itu bekerja dengan lebih tekun. Maksudnya melalui individu-individu lain. Maksudnya dia di dalam satu organisasi, okey, adanya pekerja-pekerja yang lain, yang mana kenapa mereka ingin bekerja ni adalah untuk mereka mencapai apa? Mencapai objektif organisasi itu sendirilah, yang mana objektif organisasi itu yang telah diperuntukkan ataupun berlakunya perubahan tentang alam sekitar itu sendiri. Itu maksud Robert Crittenden lah. Okey, seterusnya, pengurusan juga adalah sebagai proses merancang ataupun memelihara persekitaran apabila individu bekerja bersama-sama dalam kumpulan untuk mencapai matlamat terpilih dengan berkesan. Ini pun hampir sama sebenarnya daripada Mary tadi, Robert tadi dan juga Cons mengatakan bahawasanya pengurusan ini adalah satu perkara yang dilakukan bersama-sama oleh sekumpulan ataupun individu di dalam sebuah organisasi. Untuk apa? Untuk mencapai matlamat dan objektif yang mana ia telah diletakkan ataupun telah ditetapkan oleh kepimpinan ataupun oleh orang atasan sebuah organisasi tersebut. Okey, seterusnya kita lihat pula, ini pula menurut Ja'far Muhammad, ia mengatakan pengurusan ini merupakan satu proses yang merangkumi beberapa input penting lah. Contohnya perancangan, pengorganisasian, pengarahan dan juga pengawalan. Keempat-empat perkara ini saya tidak akan jelaskan lebih lanjut di sini sebab dia sudah ada topik khas lah berkaitan tentang perancangan, pengorganisasian, pengarahan dan juga pengawalan. Biasanya ia pada topik yang ke-9 dan topik yang ke-10. So kita akan belajar itu pada masa-masa akan datanglah, pada minggu-minggu akan datang. Okey. Seterusnya, menurut Prof. Syed Muhammad Al-Habsyi,
Pengurusan ini merupakan proses untuk mendapatkan ataupun mencantumkan sumber kewangan, modal, tenaga manusia dan sebagainya untuk mencapai matlamat organisasi. Sama tadi macam kita tengok definisi yang pertama tadi kan, kan sama juga. Okey. Seterusnya pengurusan ini juga adalah satu proses sosial lah untuk menggembling segala sumber organisasi secara optimum untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Okey, menurut Ahmad Ibrahim pula, pengurusan ini kita boleh lihat dari sudut kebolehan bagaimana sesebuah organisasi ataupun individu yang ada dalam organisasi itu menggunakan segala sumber alam yang sama ada dari sudut bentuk kebendaan ataupun kemanusiaan yang mana dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala menurut Ilhami pula, sistem pengurusan Islam ini boleh dikatakan sebagai satu sistem yang mana ia adalah untuk mengurus kehidupan manusia yang mana ia bersumberkan kepada falsafah dan prinsip-prinsip Islam yang lengkap. Itu menurut Ilhami lah. So nanti kita pun akan ada belajar juga berkaitan apakah prinsip-prinsip pengurusan dalam Islam. Itu juga kita akan elaboratekan nanti dengan lebih lanjut pada topik yang selanjutnya. Dan ada juga beberapa sebenarnya definisi pengurusan, maybe yang ini kamu boleh baca dan kamu boleh tahulah. Macam Ibn Khaldun, dia mendefinisikan pengurusan ni adalah suatu kegiatan kemasyarakatan. Okay. Bagi menguruskan apa? Menguruskan usaha-usaha kemanusiaan, berkumpulan serta bermatlamat, yakni mempunyai tujuan yang samalah. Okay. Dan Wan Abdul Rahman Khudri pula menjelaskan pengurusan Islam ni dia bersifat dinamik dan komprehensif lah kerana ia menggabungkan etika kerja, keseimbangan material dan rohani serta mengutamakan kerja yang harmoni. Itu antara beberapa lah definisi pengurusan Islam itu sendiri. Okey, kita dah lihat, dah kita tahu apakah itu pengurusan Islam itu sendiri kan. Kita dah tahu maksud dia, banyak meaning dia kan. Kita dah tahu pengurusan Islam ni apa ataupun pengurusan secara umum ni apa. Dan kita perlu tahu juga kenapa sebenarnya pengurusan Islam ini sangat diperlukan, bukan saja organisasi dalam kehidupan kita seharian, apalagi organisasi, kerajaan, semua tu kenapa perlu pengurusan Islam ini. Yang pertama, keperluan pengurusan Islam ini adalah sebagai satu proses untuk kita meletakkan Islam itu sebagai satu cara hidup yang lengkap dan menyeluruh. So dalam setiap apapun kerja yang kita lakukan, sama ada kecil ataupun besar, dari sudut pengurusan ataupun dari sudut lain, contohnya pengajaran ke ataupun kamu dari sudut belajar, semua perkara itu mestilah dilandaskan berdasarkan Islam itu sendiri. Kerana kita tahu bahawa Islam itu mencakupi keseluruhan hidup manusia lah. Maksudnya dia syumul lah. Apa-apa pun Islam itu boleh orang cakap boleh digunakan dalam pelbagai bentuk kerja lah. Okey, yang kedua adalah untuk memantapkan proses pencarian ilmu terutamanya dalam kalangan umat manusia itu sendiri. Dan yang ketiga, untuk memantapkan kerangka berfikir individu ataupun masyarakat agar ia bertunjangkan kepada pemikiran Islam yang sebenar. Okey. Dan yang keempat, dapat membebaskan pemikiran individu itu ataupun manusia itu daripada pelbagai asas pemikiran serta teori yang mana ia tidak sejajarlah dengan nilai dan prinsip kemanusiaan. Kan kalau kita belajar kadang-kadang dan kalau kita hidup, kalau kita orang cakap bergaul dengan seseorang tu, kita ada nampak sedikit dia punya sudut pemikirannya tidak sama dengan pemikiran kita, dan ada juga kadang pemikiran serta teori ini dia tidak sejajar dengan Islam itu sendiri. Itulah kepentingannya pengurusan Islam, supaya ia dapat membebaskan pemikiran umat manusia tersebut. Dan yang terakhir sekali adalah dapat memberikan ruang penambahbaikan lah, kerana apabila kita tahu pendekatan konvensional ini ia mempunyai banyak kelemahan, yang mana seringkali antara kelemahan pendekatan konvensional, pengurusan konvensional ini adalah kelemahannya tu antara dia memisahkan di antara teori dan juga nilai budaya setempat tersebut. Itu yang kita nampaklah dari sudut perbezaannya. Dan biasanya pengurusan
konvensional ini dia akan memisahkan antara kerja itu dan juga ibadah itulah, dia tidak sama menurut pengurusan konvensional. Okey, seterusnya ini yang kita lihat tadi, yang saya katakan tadi, kita akan melihat serba sedikit perbezaan di antara pengurusan Islam itu dan juga pengurusan Barat. Okey, kalau kamu tengok di sini ada jadual kan yang tunjukkan kan antara ciri-ciri pengurusan Islam dan juga pengurusan Barat. Kita lihat satu persatu. Okey, untuk dari sudut terasnya di sini, kalau teras pengurusan Islam itu dia mesti berdasarkan paradigma tauhid. Paradigma tauhid ni apa? Yang mana paradigma tauhid ini adalah keesaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap kerja yang kita buat haruslah berlandaskan kepada ajaran Islam itu sendiri dan hukum syarak lah, dan tidak boleh melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita ni berdasarkan apa-apa pun kita kerja mestilah berdasarkan kerana redha Allah Subhanahu Wa Taala, lillahi taala lah. Dan pengurusan Barat pula ia tidak berteraskan agama dan bersifat dualisme lah. Maksudnya di sini pengurusan Barat ni kalau kita lihat hampir keseluruhannya adalah ia berdasarkan kepada keuntungan itu sendiri, berdasarkan kepada material. Okey. Kalau walaupun kadang-kadang ada sesuatu perkara tu dia tidak perkara tu ataupun pekerjaan itu tidak menghalalkan, tetapi dalam Islam ia tidak halal, tetapi kalau dalam pengurusan Barat ia boleh menjadi halal selagi mana ia dapat memberikan kebaikan dan keuntungan kepada seseorang itu. Itu dari sudut pengurusan Barat lah. And then dari sudut matlamat pula, kalau pengurusan Islam ini keuntungan dan tanggungjawab sosial membawa kebaikan kepada hidup seluruh manusia. Bukanlah orang kata pengurusan Islam ni dia tidak mementingkan kepada keuntungan kan? Dia mementingkan kepada keuntungan dan tapi keuntungan itu haruslah memberikan kebaikan kepada seluruh manusia. Bukan orang cakap yang hanya dapat, contohnya kita dalam sebuah organisasi, keuntungan itu hanya kepada pemimpin sahaja. Dia tidak, orang bawah dia tertindas. Bukan macam itulah. Dan matlamat pengurusan Islam juga ni lebih kepada tanggungjawab sosial. Apa yang dimaksudkan dengan tanggungjawab sosial ini? Maksudnya adalah kita melakukan perkara baik bukan saja untuk diri kita tetapi untuk masyarakat. Contohlah dalam sebuah organisasi itu kan, kalau dia ada orang cakap sumber kewangan yang lebih, dia akan membantu kepada orang-orang yang miskin. Begitu yang dimaksudkan dalam pengurusan Islam lah. Dan pengurusan Barat pula dia memaksimumkan keuntungan dan kebaikan diri berdasarkan kebendaan dan keduniaan semata-mata. Ini rasanya saya tidak perlu hurai lebih lah. Itu kamu memang boleh tahu dengan lebih mendalam lagi lah. Okey, fungsi individu pula, kalau dalam pengurusan Islam, apa fungsi individu ni? Dalam pengurusan Islam, fungsi individu yang pertama adalah sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Bukanlah orang cakap bila you bekerja dalam sebuah organisasi, apa fungsi you? Ialah as a pekerja lah kan, betul lah. Tetapi setiap hari you masuk bekerja, you mesti tanamkan di dalam hati you adalah bahawasanya aku ini sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi. So, amanah yang diberikan daripada organisasi itu haruslah dijalankan dengan baik kerana Allah Ta'ala. Bukanlah semata-mata untuk kita mendapatkan keuntungan, untuk kita mendapat pujian bos, untuk kita mendapat gaji yang tinggi. Bukan semata-mata kerana itu. Walaupun sebenarnya perkara ini sangat berkait lah yang saya sebut tadi. Okey, seterusnya pengurusan Barat. Okey, kalau fungsi individu dalam pengurusan Barat ni adalah mengabdikan diri kepada ketua dan organisasi dengan memberi penekanan kepada intelek dan fizikal sahaja. Itu yang kita nampak. Okey, kita lihat pula kepada sistem ganjaran. Kalau pengurusan Islam, sistem ganjaran ini memang pada kebiasaannya upah ini adalah berdasarkan kepada apa yang dilakukan oleh seseorang itulah, dan dia mesti mengambil kira dosa dan pahala. Kalau pengurusan Barat, dia mau kepada aspek lahiriah ataupun keduniaan lah, yang mana ia bersifat jangka masa pendek, yang mana ia lebih kepada keuntungan itu sendiri, tanpa mengambil kira tentang soal pahala dan juga dosa lah.
Okey, untuk falsafah kerja pula, kalau pengurusan Islam ia berlandaskan niat yang ikhlas dan menjadikan kerja sebagai ibadah, manakala pengurusan barat pula adalah bekerja untuk mendapatkan kepuasan kebendaan lah. And then dari sudut motivasi kerja, apapun sesiapa yang bekerja berlandaskan kepada pengurusan Islam ini, ia pada kebiasaannya didorong untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala lah. So setiap kali kalau kita melakukan kerja itu mestilah kita betulkan niat kita itu kerana Allah Ta'ala, dan kita buat sesuatu kerja itu ataupun pengurusan itu adalah berdasarkan first kali kita kena ingat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kerja-kerja yang kita rasa macam bila kita tengok kan, contohnya nanti kalau kamu kerja masuk dalam sebuah organisasi kan, tiba-tiba contohlah ada kawan ataupun bos menyuruh kita perkara-perkara yang rasanya dia boleh melanggar hukum Allah tu, kita perlu elakkan. Sebab pertama sekali apapun kita mesti mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala motivasi kerja bagi pengurusan barat pula lebih didorong kepada faktor kebendaan dan pengiktirafan majikan semata-mata. Okey, seterusnya adalah berkaitan tentang masih lagi perbezaan di antara pengurusan Islam itu dan juga pengurusan barat. Kalau kita lihat dari jenis ukuran prestasi, maksud di sini KPI lah. Okey, kalau pengurusan Islam ia berdasarkan dimensi ekonomi, dia berdasarkan dimensi kerohanian, berdasarkan dimensi tanggungjawab sosial dan juga prinsip-prinsip Islam. Manakala bagi pengurusan barat pula, ia berdasarkan kepada dimensi ekonomi dan kebendaan tanpa mengambil kira soal kerohanian. Itu yang sangat penting. Yang main point di sini, kita boleh bezakan pengurusan Islam ni dia akan ada kait dunia dan akhirat. Tetapi kalau pengurusan barat ni dia more kepada kebendaan dan juga dunia itu sendirilah. Dan penekanan dari sudut akhlak dan etika kerja pula, bagi pengurusan Islam tujuannya adalah untuk membina peribadi dan akhlak insan, manakala bagi pengurusan barat adalah ia sentiasa berubah mengikut norma dan nilai masyarakat setempat itu sendiri. Dan berkaitan tentang pengurusan dengan agama, kalau pengurusan Islam ini ia sangat terikat dan memang terikat dengan hukum hakam agama, terutamanya dalam membuat suatu keputusan. Dan kalau pengurusan barat ia tiada langsung kaitan dengan hukum hakam kerana seperti mana yang saya terangkan tadi, mereka membezakan antara agama dan juga dunia itu sendiri. Okey, seterusnya kita lihat pula dari sudut tadi kita dah lihat perbezaan apa semua kan, maksud dan definisi. Okey, kita lihat pula berkaitan tentang keutamaan pengurusan Islam. Apabila kita berbincang ataupun kita nak tahu apakah keutamaan pengurusan Islam ini, ia tidak boleh lari daripada 3 konsep ini, iaitu konsep daruriyah, hajiyah dan juga tahsiniyat. So kita akan kupaskan satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan daruriyah, hajiyat dan juga tahsiniyat itu sendiri. Okey, daruriyat ini adalah sesuatu ataupun segala yang diperlukan untuk mewujudkan dan meneruskan kehidupan seseorang itu sendirilah, dan sekiranya kepentingan ini tidak dapat dipenuhi, maka akan berlaku kepincangan dalam kehidupan seseorang. Okey, kita boleh beri contoh konteks daruriyah. Saya tidak ambil dari sudut konteks organisasi, tapi saya ambil dari sudut konteks yang menyeluruh lah sebagai as manusia ataupun kita ni sebagai manusia ataupun hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, antara contohnya perkara daruriyah yang sangat penting pada kita contohnya adalah makanan. Okey, kalau tanpa makanan seseorang itu boleh meninggal lah, mati. Contohnya air, itu dari sudut keperluan hidup dari sudut air macam itulah, itu antara kepentingan daruriyah yang perlu ada. Kalau tidak ada, dia boleh membawa kepada kemudaratan kepada diri seseorang itu. Contohlah kan, orang itu dia kena kencing manis. Okey, apa yang perlu ada pada dia? Dia perlu ada ubat kencing manis. Kalau tidak ada ubat kencing manis, kepentingannya sekarang, daruriyahnya sekarang adalah dari sudut perubatan adalah ubat kencing manis itu sendiri. Jika orang itu tidak makan ataupun tidak konsum ubat kencing manis itu, maka dia boleh menyebabkan dirinya berada
dalam kemudaratan ataupun boleh menyebabkan kematian. Itu yang kita fikirkan dalam konteks daruriyah itu sendiri. Okey, dari sudut hajiah pula, hajiat ini adalah sesuai segala nilai yang diperlukan oleh manusia untuk mendatangkan kemudahan lah dan menghindarkan kesukaran dalam kehidupan mereka. Ini contohnya macam kita sekarang lah Kalau orang cakap untuk kemudahan kita sekarang ni, contohlah dulu kita kan selalu beli makanan datang sini pergi restoran ataupun ni semualah kan. Tetapi disebabkan pandemik COVID ini berlaku, banyaknya kita membeli melalui internet ataupun GrabFood ataupun Foodpanda. Itu adalah untuk memudahkan kehidupan kita itu sendiri. Itu antara salah satu contohnya lah. Okey, manakala dari sudut tahsiniyat. Tahsiniyat ini adalah sesuatu nilai yang diperlukan untuk menjadikan kehidupan lebih selesa. Ini mau kepada contohnya seseorang itu dia telah ada sebuah rumah. Contohlah sebuah kereta lah kita bagi contoh. Dia ada sebuah kereta dan dia selalu bawa keretanya pergi kerja setiap hari. Tapi memandangkan keadaan di Kuala Lumpur contohnya yang berada dalam keadaan sentiasa jam. Jadi contohnya si Ali ini selalu terlambat untuk pergi ke kerja lah. Maksudnya selalu lambat untuk masuk kerja. Jadi untuk memudahkan ataupun menjadikan kehidupan si Ali itu lebih selesa, maka Ali pun membeli lagi sebuah motor untuk memudahkan kehidupannya dan menjadikan ia lebih selesa untuk pergi ke tempat kerjanya. Itulah dimaksudkan dengan daruriyat, hajiat dan juga tahsiniyat. Okey, setelah kita tahu tadi berkaitan ketiga-tiga perkara keutamaan ni, daruriyah, hajiat dan tahsiniyat, kita pergi pula kepada isi kandungan yang kedua iaitu berkaitan tentang sumber pengurusan Islam. Okey, kalau kamu lihat di dalam slide ini, sumber pengurusan Islam, yang sumber primer kita ada sumber primer dan kita juga ada sumber sekunder. So kita fokuskan dulu kepada sumber primer. Okey, sumber primer ini adalah sumber utama. Apakah sumber utama pengurusan Islam? Tidak lain tidak bukan, memang kita dah tahu sumber utama pengurusan Islam ini adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang mana Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan ayat-ayat berkaitan dengan pengurusan dalam Al-Quran sebagai iktibar dan panduan. Banyak sebenarnya ayat-ayat berkaitan tentang pengurusan. Dia bukanlah direct tulis pengurusan Islam, tidak. Tapi nanti kita akan tengok satu persatu. Nanti kamu akan tahu, rupanya ini berkaitan, surah ini berkaitan tentang pengurusan Islam yang topik dia, fokus dia kepada apa. Macam tu. Dan juga As-Sunnah. Melalui As-Sunnah ini juga, melalui perbuatan, perkataan dan pengakuan Nabi Muhammad SAW ini juga ada panduan-panduan pengurusan di dalamnya. So kita akan tengoklah satu persatu. Okey, kita lihat dulu berkaitan tentang Al-Quran. Kita kena tahu, mungkin ini kita recall sejaklah balik siapa yang tidak tahu Al-Quran kan? Agak agak ganjil jika umat Islam tidak tahu berkaitan tentang Al-Quran itu sendiri. Seperti mana yang kita tahu, Al-Quran ini adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril, yang mana ia diturunkan secara berperingkat-peringkat berdasarkan sesuatu peristiwa tersebut. Okey, dan kita tahu di sini membaca Al-Quran merupakan satu ibadah. Itulah saya selalu tekankan kepada diri saya dan juga kepada pelajar-pelajar saya. Sesibuk manapun kita pada hari ini, saya faham terutamanya kalau konteks pelajar, sangat banyak assignment, sangat banyak perkara yang dibuat, tapi tolong jangan tinggalkan Al-Quran dalam sehari. Kalau boleh baca setiap waktu, setiap habis solat itu kita kena bacalah. Sebab apa? Apabila kita membaca Al-Quran ini, dia akan memimpin hati kita terutama menjadikan ia lebih baiklah. Jangan tinggalkan. Apabila kita meninggalkan Al-Quran dengan lama, dari sudut bacaan kita pun kita tidak akan berapa pandai sudah. Okey. Tetapi kalau kita sentiasa belajar membaca Al-Quran walaupun bertatih hari-hari kita ada baca. Walaupun orang cakap kita tidak dapatlah baca satu hari tu satu juzuk, kita baca satu hari satu muka surat pun sudah cukup dan memadai. Tapi jangan pernah tinggalkan Al-Quran dalam hidup kita, kerana Al-Quran itu adalah cahaya kepada seorang mukmin. Okey.
Seterusnya, dalam perkara-perkara yang melibatkan konteks pengurusan, ada beberapa ayat-ayat yang ditunjukkan iaitu berkaitan tentang dasar ataupun taktik lah dan asas-asas pengurusan. So kita akan lihatlah apakah ayat-ayat dia. Okey, yang pertama ini adalah ayat pengurusan Islam, iaitu pertama adalah asas ikatan perjanjian kontrak dan juga tanggungjawab memenuhinya. Okey, ini adalah berkaitan tentang pengurusan lah. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah yang bermaksud, wahai orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian. Okey, apa yang dimaksudkan di sini sebagai contoh apabila seseorang individu itu diterima kerja di sebuah organisasi, apa perkara utama yang perlu dilakukan oleh individu tersebut? Nanti kalau kamu masuk dalam sebuah organisasi, tidak perlulah cerita organisasi dulu. Saya cakap kamu masuk universiti saja. Kan kita masuk universiti ada borang aku janji kan yang kita perlu tulis dan kita perlu sign, kita perlu baca and then beri balik kepada pihak universiti kan. Begitu juga dalam orang cakap kalau kita baru masuk kerja kan, kita akan ada satu borang kita kena isi borang perjanjian ataupun surat tawaran bekerja lah, dan di dalam surat itu terkandung syarat-syarat yang perlu dipatuhi sebelum kamu memulakan kerja. Begitu juga dalam surah dalam Al-Quran ini, apabila kamu membuat satu janji kepada orang ataupun kepada sebuah organisasi, kepada siapa-siapa saja kamu harus penuhi perjanjian itu. Jika kamu tidak penuhi, apa akibatnya? Itu persoalannya nanti kita akan bincangkan lebih lanjut lagi di dalam kelas. Okey? Okey. Seterusnya yang kedua adalah berkaitan asas pemberian ganjaran. Asas pemberian ganjaran ini juga termasuk dalam sistem pengurusan lah. Okey, dalam Al-Quran dia telah menekankan dalam surah An-Najmu ayat ke-39 yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang melainkan balasan apa yang diusahakan. Kita nampak tadi kan, kita tahu tadi ada perbezaan di antara pengurusan Islam dan juga pengurusan Barat kan, yang mana pengurusan Islam ini dia menekankan kepada, kalau dari sudut ganjaran itu berdasarkan kepada apa yang setimpal yang telah dilakukan oleh seseorang individu tersebut. Sebagai contoh, sesebuah organisasi yang mengambil individu sebagai pekerjanya diwajibkan memberi ganjaran kepada individu tersebut di atas apa yang telah dikerjakannya. Jika majikan tersebut tidak memberi ganjaran kepada pekerja tersebut, maka menjadi satu kesalahan sama ada di sisi undang-undang dunia ataupun agama itu sendiri. So, bila kita masuk dalam sebuah organisasi, ada pekerja ataupun kita menjadi pemimpin, kita haruslah berlaku adil. Okey, maksud sini dalam pemberian ganjaran lah, kena beri kepada waktunya. Contohnya lah kan, takkanlah orang tu dah masuk waktu dia baru masuk, takkanlah 4 bulan 5 bulan baru gaji nak masuk kan. Dia kena berfikir, dia kena tahu bahawasanya orang itu pun menanggung dan menyara kehidupan orang lain. So itu yang perlu diketahui dari sudut asas pemberian ganjaran. Okey, seterusnya kita lihat kepada ayat Al-Quran yang ketiga. Ayat Al-Quran yang ketiga ini, ia menyentuh berkaitan tentang asas penentuan matlamat organisasi dan juga nilai yang wajib diikuti oleh sesebuah organisasi dan individu itu sendiri. Yang mana di dalam surah Al-Baqarah ayat 201 yang bermaksud, dan di antara mereka ada pula yang berdoa dan berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan peliharalah kami daripada api neraka. Ini sebagai sebuah contoh, sesebuah organisasi itu sewajarnya dia mempunyai matlamat yang jelas, untuk dicapai oleh pekerjanya. Ini bertujuan supaya pekerja tersebut akan lebih berusaha untuk mencapai matlamat tersebut, dan matlamat organisasi Islam itu adalah kebaikan dunia dan akhirat. Kalau kamu lihatlah kan, jarang dalam organisasi, dalam persatuan ataupun dalam sebuah syarikat itu tidak ada matlamat, maksudnya visi dan misi lah. Dan kita tahu bila sebuah organisasi ataupun syarikat itu tidak ada matlamat, visi dan tidak ada matlamat ataupun tidak ada visi, tidak ada misi, maka akan cepatlah berlaku keruntuhan ataupun ketidakseimbangan lah dalam sistem organisasi tersebut. Okey, seterusnya.
Ayat keempat ini dalam surah An-Nisa 86 menekankan berkaitan tentang bagaimana asas berkomunikasi di dalam organisasi. Okey, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripadanya, atau balaslah ia dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung sesuatu. Okey, contohnya komunikasi ni, macam kita tahu, komunikasi ini merupakan satu perkara yang sangat penting dalam organisasi. Dan tanpa komunikasi yang baik, dia akan menyebabkan sesuatu arahan itu tidak dapat disampaikan dengan lebih baik lah. Itu yang orang cakap, mesti ada komunikasi yang baik di antara majikan dan juga pekerja itu sendiri. Okey, yang mana kita lihat tanpa komunikasi ini, tanpa komunikasi boleh menyebabkan sesebuah syarikat itu akan gagal dalam mencapai matlamatnya. Okey, yang kelima pula adalah asas pengurusan sumber manusia. Di dalam Al-Quran pun ada menekankan berkaitan tentang asas pengurusan sumber manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, salah seorang perempuan yang berdua itu berkata, "Wahai ayahku, ambillah dia sebagai orang upahan. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil pekerja ialah orang yang kuat lagi amanah." Ada dua perkara di situ yang ditekankan bagaimana kita nak buat pemilihan pekerja di dalam sesebuah organisasi itu. Yang pertama, dia mesti kuat dan juga mesti amanah lah. Bukan saja kuat tetapi tidak amanah dan banyak pecerasuah. Kita tidak mahu macam itulah. Okey. Seterusnya, okey, keenam pula asas berkaitan tentang gesaan bekerjasama dan tolong-menolong antara satu sama lain. Yang ini dibincangkan dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua. Firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, dan hendaklah tolong-menolong dalam membuat kebajikan dan janganlah kamu tolong-menolong dalam melakukan dosa. Ada dua perkara apabila kita bekerja dalam sebuah organisasi, okey, dalam sebuah jabatan ataupun jabatan-jabatan tertentu dalam organisasi, kita hendaklah membantu rakan-rakan sekerja kita melakukan perkara-perkara yang baik. Maksudnya kerja-kerja yang disuruhlah, kerja-kerja yang baik. Tetapi apabila sahabat-sahabat kita menyuruh kita melakukan perkara-perkara yang mendorong kita ke arah kemaksiatan, mendorong kita ke arah dosa, kita haruslah jauhi, kerana apabila kita ikuti juga, maka ia akan berlaku satu kerosakan yang amat besar dalam organisasi. Yang paling besar yang boleh kita contohi ataupun boleh kita lihatlah pada masa sekarang ini adalah dari sudut rasuah itu sendiri. Okey. Okey, ini adalah asas etika dalam surah Al-Ahzab yang berbunyi, yang bermaksud, sesungguhnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada ikutan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharapkan pahala Allah dan balasan baik pada hari pembalasan serta banyak memperingati Allah. Contohnya etika ni ialah, apa maksud etika ni? Etika ni adalah satu perkara ataupun satu nilai moral ataupun akhlak yang baiklah, yang mana ia bertanggungjawab untuk menentukan tindakan seseorang itu dalam sebuah organisasi baik ataupun tidak. Dan nilai etika ini perlulah bercirikan Islam, dan mana dia haruslah menjadi tonggak utama kepada sebuah organisasi. Okey, yang ke-8 adalah berkaitan tentang syura. Syura ni apa? Syura ni mudah untuk kita faham adalah perbincangan, permesyuaratan, dan dalam Al-Quran pun ada dibincangkan berkaitan tentang syura ini, yang mana dalam surah Ali Imran ayat 159 yang bermaksud, oleh itu maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu dan pohonlah keampunan bagi mereka dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian sesudah engkau berazam setelah melakukan mesyuarat ataupun syura untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengasihi orang yang bertawakal kepadanya. Okey, dan kita kena faham
Dalam sebuah organisasi juga, kita kena sentiasa mengadakan syura ataupun pemusyawaratan ataupun perbincangan lah, kerana di situlah kita akan mendapatkan keputusan yang terbaik, kata putus yang terbaik lah. Dan kita kena tahu amalan syura ini adalah merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia penting bagi mencapai kecemerlangan organisasi. Okey, seterusnya kita sambung pula. Tadi kita dah tengok Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran kan, sekarang ni kita tengok pula As-Sunnah. Okey, Sunnah ini apa? Sunnah ini adalah apa yang disandarkan atau diambil daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah, sama ada dari segi perkataan baginda, perbuatan baginda dan juga takrir takrir baginda itu sendiri. So kita akan lihat juga dalam hadis lah, senang kita cakap dalam hadis itu sendiri pun ada menyebutkan berkaitan tentang sistem pengurusan inilah. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama adalah berkaitan tentang kesesuaian sistem dengan matlamat organisasi. Dalam Sahih Muslim lah. Kalau kita tengok sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya perkara yang halal itu nyata dan perkara yang haram juga nyata. Di antara kedua-duanya adalah syubhah yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Sesiapa yang meninggalkan perkara syubhah, dia menyelamatkan tubuh badannya. Sesiapa yang melakukan syubhah sama seperti seorang pengembala yang mengembala ternakan di tepi kawasan larangan besar, kemungkinan ternakannya akan memakan di kawasan larangan tersebut. Sesungguhnya setiap sesuatu itu ada sempadannya, dan sempadan Allah itu ialah perkara-perkara yang haram. So, dalam hadis ini ia nak menerangkan bahawasanya berkaitan tentang matlamat organisasi itu sendiri. Di sini kita kena tahu matlamat itu tidak menghalalkan cara. Contohnya kalau kita selalu lihat dalam cerita Robin Hood, kalau zaman-zaman dulu zaman saya, mungkin kamu dah zaman generasi alfa ni tak tahulah kan cerita apa kan. Contohnya kalau kita tengok yang paling dekat adalah cerita Robin Hood lah, yang mana Robin Hood ini matlamat dia mencuri itu untuk apa? Matlamat dia mengambil harta-harta orang kaya itu ataupun mencuri harta-harta orang kaya adalah untuk diberikan kepada fakir miskin, orang yang miskin. Kalau dari sudut pandangan duniawi ataupun akal fikiran, mata fikir kita, baik Robin Hood ni, tidak ada masalahnya. Bagus memang kita ambil pun harta orang-orang tu, kalau orang kedekut nak memberikan harta kan, kita curikan. Tetapi dalam Islam tidak boleh begitu. Itu samalah haknya, sama halnya kita mengambil hak orang lain. Okey. Itulah disebutkan sebagai matlamat tidak menghalalkan cara. Dalam organisasi itu, matlamat itu hendaklah seharusnya dan sewajibnya berpandukan kepada matlamat yang telah dipandu oleh Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak bolehlah berpandukan kepada perkara-perkara selain Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Okey, seterusnya dalam Al-Quran juga, dalam As-Sunnah juga, dalam As-Sunnah juga ada menyebutkan tentang asas pertanggungjawaban, yang mana di dalam hadis Al-Bukhari, riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat Muslim, yang mana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kamu adalah pengembala dan kamu semua bertanggungjawab terhadap apa yang dijaga. Okey, kalau kamu boleh lihat di sini dalam contoh itu, dalam sebuah organisasi kita terdiri daripada individu yang mempunyai peranan masing-masing. Maka setiap individu itu haruslah bertanggungjawab melaksanakan tanggungjawab masing-masing bagi membantu mencapai matlamat yang ditetapkan oleh organisasi. Okey. Seterusnya, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada menyentuh berkaitan tentang pengurusan yang memfokuskan kepada kualiti kerja itu sendiri. Di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, sesungguhnya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai apabila seseorang itu melakukan dengan itqan. Saya minta maaf di sini ada kesalahan ejaan sedikit tidak ada titik and then EU di situ, itu insya-Allah nanti saya akan betulkan di dalam slide presentation kita lah Okey, yang mana di sini apa yang patut kita lakukan dalam sebuah organisasi? Kalau kita as a pekerja, kita haruslah menjalankan tugas kita dengan sebaik mungkin, dengan penuh tanggungjawab
Bukanlah orang cakap tak apalah aku buat je ala kadar. Maksudnya kita jalankan dengan tanggungjawab tapi bukan sekadar ala kadar. Kita buat kerja itu dengan menekankan sifat kualiti di dalamnya. Sebab Islam tidak tidak membenarkan umatnya sekadar bekerja tanpa mengambil kira kualiti yang dapat dihasilkan. Sama jugalah dalam kita belajar. Contohnya, saya memberikan kamu satu assignment. Okey, contohlah berkaitan satu assignment saya bagi akhlak Muslim. Okey, kamu buatlah assignment tu. Tetapi assignment tu kamu buat macam tu sajalah tapi tidak berkualiti. Tidak berkualiti macam mana? Maksudnya kamu tidak mengikut format yang telah diberikan, kamu tidak melihat isi-isi kandungan yang lebih mendalam. Yang penting orang cakap lepas batu di tangga, macam tu. Tidak maulah dalam Islam, tidak begitu. Kerja Islam dia mesti berkualiti. Itu yang penting. Okey, seterusnya. Dalam As-Sunnah juga ada menyentuh berkaitan tentang pengurusan masalah. Ini memang sangat penting, bukan sahaja kepada organisasi, kepada semua umat manusia. Dalam hadis Al-Bukhari, riwayat Al-Bukhari yang menyatakan sabda Rasulullah SAW, hendaklah engkau berada di dunia seolah-olah engkau berdagang. Ibnu Umar kemudian berpesan, jika engkau berada di waktu petang, janganlah menunggu pagi. Dan apabila menunggu pagi, janganlah menunggu petang. Gunalah masa sihat engkau bagi masa sakit engkau dan dari masa hidup engkau pada masa sakit engkau. Ini maksudnya di sini adalah masa ini memainkan peranan yang sangat penting dalam kita mengejar kemajuan. Bukan saja kemajuan, dalam kehidupan kita seharian lah semualah. Dan pengurusan masa juga memperlihatkan keupayaan sesebuah syarikat itu beroperasi sama ada cekap ataupun sebaliknya. Oleh itu yang demikian Islam ini memang amat menekankan berkaitan tentang pengurusan masa. Okey, seterusnya lagi adalah berkaitan tentang berakhlak baik dan meninggalkan akhlak yang buruk. Di dalam riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana engkau berada apabila engkau melakukan kejahatan, bersegeralah bertaubat, melakukan kebaikan, nescaya kebaikan akan menghapuskan kejahatan dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Begitu juga kita dalam sebuah organisasi yang mana jika kita melakukan sesuatu kesalahan dalam pekerjaan, kita kenalah segera memperbaikinya dan memohon maaf. Dan kita kena tahu pekerja yang baik itu sentiasa melakukan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya ini juga ada ditekankan. Tadi kita dah tengok dalam Al-Quran pun dia tekankan tentang asas pemberian ganjaran. Dalam hadis pun dia menekankan juga tentang asas pemberian ganjaran. Okey, riwayat daripada Ibnu Majah, sabda Rasulullah SAW, berilah upah kepada pekerja sebelum kering peluhnya. Maksudnya di sini kita jangan contohnya kita pemimpin paling mudahlah, contohnya kita ada sebuah syarikat dan kita ni ketua sebuah syarikat tersebut. Kita hendaklah memberi gaji ataupun memberi ganjaran kepada pekerja kita tepat pada waktunya. Bukanlah orang cakap dia dah kerja 2-3 bulan gaji tak masuk lagi, and then kalau dia ada buat pekerjaan di luar kita tak bayar, kita tak bagi dia bonus. Itu tidak bolehlah, itu menzalimi seseorang pekerja. Okey, tadi kita dah lihat berkaitan tentang sumber primer ataupun sumber utama iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita lihat pula daripada sumber sekunder lah. Okey, sumber sekunder ini ada 3, iaitu kita boleh lihat amalan para sahabat Rasulullah SAW dan melalui penulisan ulama dan juga melalui penulisan sarjana semasa Muslim dan juga sarjana semasa non-Muslim. Okey, amalan kita lihat dulu kepada amalan pengurusan para sahabat Rasulullah SAW. Yang mana kalau kita lihat Khulafa Ar-Rasyidin ini adalah 4 orang sahabat Rasulullah SAW yang memimpin kerajaan Islam lah setelah kewafatan baginda. Siapakah mereka? Mereka adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Keempat-empat ini adalah para sahabat yang Khulafa Ar-Rasyidin lah. Kita sebut Khulafa Ar-Rasyidin selepas kewafatan Rasulullah tu mereka dilantiklah menjadi ketua ketika itu.
Yang mana kalau kita lihat keempat-empat Khulafa' Ar-Rasyidin ini dia menggunakan pelbagai kaedah dalam pengurusan seharian lah. Antaranya yang paling dekat adalah menggunakan konteks ijtihad itu dalam menyelesaikan permasalahan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan ijtihad? Ijtihad ini adalah usaha mujtahid ya dalam menetapkan hukum syarak terhadap sesuatu masalah yang timbul berdasarkan kepada 4 sumber utama, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas itu sendiri. Okey, ini adalah amalan-amalan pengurusan Khulafa' Ar-Rasyidin. Kita boleh lihat ya apa yang mereka lakukan pada zaman mereka. Okey, kita lihat satu persatu. Abu Bakar As-Siddiq yang pertama sekali, beliau telah menghapuskan gerakan nabi-nabi palsu pada ketika itu and then melakukan perluasan wilayah Islam di antara Iraq dan Syria, dan seterusnya dia mengumpulkan teks-teks Al-Quran menjadi satulah. Dan pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab ini, Sayyidina Umar Al-Khattab telah membentuk Majlis Syura, mewujudkan institusi Hizbah dan juga memperkenalkan polisi yang dikenali pada hari ini untuk pembangunan dan pertumbuhan yang seimbang. Okey, yang seterusnya Sayyidina Uthman bin Affan pula melakukan perluasan kuasa di Cyprus, Afghanistan, Libya dan juga Algeria. Yang kedua, beliau mengumpulkan Al-Quran dan menyatukan bacaan. Itu yang sampai sekarang kalau kita tengok dalam Al-Quran kita kan disebutkan sebagai Rasab Osmani kan. Okey, itu antara salah satu yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Dan juga pada ketika pemerintahan Uthman bin Affan, ia memberi bayaran kepada muazzin ya, orang yang melakukan azan inilah yang melaungkan azan. Okey, seterusnya pada pemerintahan Ali bin Abi Talib, yang mana Ali bin Abi Talib ini menubuhkan pasukan tentera berjalan kaki, membina markas tentera di Parsi dan sempadan Syria dan juga melantik gubernur wilayah. Okey. Okey, saya tidak akan terangkan secara mendalam berkaitan tentang penulisan sarjana semasa ini. Yang ini cuma saya akan bagi tunjuklah. Ini antara orang cakap tokoh-tokoh lah yang menulis berkaitan tentang pengurusan. Contohnya penulisan ulama terdahulu, adanya Ibnu Hazim, ada Nizam Al-Muluk At-Tusi dan ada juga Al-Ghazali. Dan kalau kita lihat penulisan sarjana Islam contemporary, adanya Yuri Zaidan, Zahid Ali, Ali An-Nadwi dan juga Syed Osman Al-Habsyi. Manakala penulis daripada sarjana Barat, kita ada Mays, Kramer, Scott dan Gaston Wales. Ini semua kita boleh dapatkan di dalam buku-buku diorang ni banyak di library. Ini kalau siapa yang nak fokus berkaitan tentang berkaitan tentang pengurusan, yang belajar tentang pengurusan buku-buku ini banyak kadang-kadang pun di dalam laman web pun banyak berkaitan tentang penulisan-penulisan tentang pengurusan inilah. Okey, secara keseluruhannya kita dah tahu dan kita boleh tahu dah apa yang dimaksudkan dengan pengurusan tadi. Kita dah lihat bentuk-bentuk pengurusan, apa perbezaan pengurusan Islam dan juga pengurusan Barat. Okey, apakah kepentingan pengurusan Islam ini? Saya harap kamu semua mendapat satu ilmu ataupun kefahaman berkaitan tentang topik kita yang pertama. Okey, jika ada apa-apa permasalahan ataupun persoalan yang timbul yang kamu rasa masih lagi kamu kurang faham berkaitan tentang topik pertama ini, kamu boleh terus bertanya kepada saya lah. Okey, kita jumpa lagi pada topik yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.